Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 27 Julai tahun 2022. Kira-kira sebulan yang lepas, setepatnya 25 Julai tahun 2022 ini telah berlangsung dengan berjayanya sebuah dialog antara Ustaz Salman Ali dan juga Ustaz Engku Ahmad Fazil yang mewakili Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group tentang pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani. Apakah ia selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Dalam sesi dialog tersebut, saya ingat bahawa Ustaz Engku Ahmad Fazil, beliau ada menerangkan bahawa beliau memiliki lebih kurang 400 slide, 400 muka surat slide yang selepas dialog tersebut akan dikongsikan bersama orang ramai. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu sehingga sekarang ini, yang ini sudah pun sebulan 2 hari, hari ini 27 Julai, masih tidak kelihatan bayangan slide tersebut, apatah lagi slide yang asal. Kemudiannya pun dalam sesi dialog tersebut, ada juga beliau menerangkan bahawa beliau telah pun berbalas email dengan Syekh Mahmud Adil, yang ini pemimpin Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pada masa kini. Dan kononnya dalam email tersebut, Syekh Mahmud berkatakan bahawa Syekh Hisham Kabani, Hasan Dik ataupun apa-apa lain, ataupun sesiapa lain, bukanlah rujukan yang berautoriti tentang pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani. Dan beliau berkata, tak silap saya, kalau nak nanti dia boleh kongsikan juga email tersebut. Dan sekali lagi, email-email itu sehingga sekarang ini masih lagi tidak kelihatan. Lalu ini menimbulkan tanda tanya. Pertama sekali, ada ataupun tidak 400 slide tu? Ada ataupun tidak balasan email tersebut? Okey, kita kata okeylah ada. Kalau ada, kenapa setelah sebulan masih belum dikongsikan? Adakah apa-apa yang dibimbangi dalam slide tersebut? Sebab apabila dikongsikan slide itu, sudah tentu saya dan sahabat-sahabat yang lain, dan saya yakin ramai lagi, akan mengkaji slide itu. Dan daripada kajian kami akan timbul pula soalan-soalan lanjut. Okey, akan timbul pula video-video yang membahas, mengkritik ataupun bertanya tentang isi kandungan slide itu. Maka apakah itu yang sebenarnya dibimbangi oleh Ustaz Engku atau oleh pihak ARG sehingga ke sekarang ini, yang sudah pun sebulan, masih tidak kelihatan slide tersebut? Okey, kalau kami mengkaji, kami bertanya, bukanlah saja-saja nak cari gaduh, orang katakan. Cuma kami nak pencerahan yang lebih lanjut, okay? Sebab kita ni bila kita baca, kita kaji dengan critical thinking. Tidak akan angguk-angguk je. Ia bukanlah sami'na wa ta'na, tetapi akan dilakukan kajian yang mendalam. Okey, mungkinkah ini yang dibimbangi oleh pihak ARG? Mungkinkah ini yang dibimbangi oleh pihak Ustaz Engku Ahmad Fazil? Demikian juga yang dikatakan adanya balasan email bersama dengan Syekh Mahmud Adil. Kalau ada, kongsikanlah, dan sudah tentu kita pun akan membacanya dan kita pun akan mengkaji lebih lanjut tentangnya. Okey, itulah. Apakah ada sesuatu yang dibimbangi? Apakah ada sesuatu yang pihak ARG sendiri rasa macam ragu-ragu nak share lah? Aku rasa this is not something solid. This is not something strong. Apakah mungkin, ya? Tak semestinya sekadar bertanya apakah mungkin itu yang dibimbanginya. Pun begitu, saya dan sahabat-sahabat lain masih lagi berharap agar pihak ARG, pihak Ustaz Engku akan berkongsi slide tersebut. Saya rasa bukan lebih kurang 400, tapi yang dikatakan 400 lebih. Okey, dan juga email itu untuk kami semak, untuk kami kaji dan untuk kami mendapat pencerahan yang sebenar tentang Syekh Nazim Al-Haqqani dan juga Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Okey, moga-moga dalam masa terdekat ini ada perkongsiannya, ya. Slide tersebut semua 400 lebih slides ataupun 400 lebih muka surat slide, dan juga balasan email yang dikatakan telah berlaku bersama dengan Syekh Mahmud Adil. Baik,
Ini isu pertama. Isu kedua, dalam rangka kita sedang menunggu sebulan ini, ada timbul perkembangan lain di mana ada beberapa negeri lain yang sebelum ini telah pun turut mewartakan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah sebagai satu tarikat yang sesat. Telah bukan sekadar difatwakan tetapi juga diwartakan. Namun dalam masa sebulan ini, majlis fatwa di negeri tersebut telah pun bersidang, telah pun bermesyuarat, dan akhirnya mereka telah pun melakukan pindaan ke atas fatwa itu, sehingga yang terbaru ialah tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani. Syekh Nazim Al-Haqqani telah pun meninggal dunia, tetapi pemikiran-pemikirannya masih ada dalam tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah tu, juga diteruskan oleh anak-anak murid anak-anak murid senior ya. Maka apa yang sebelum ini dilarang, difatwakan haram ataupun difatwakan sesat, telah dilakukan pindaan di mana ia boleh diamalkan oleh para pengikut tarikat tersebut, asalkan ia tidak lari ataupun tidak terkeluar daripada kerangka ahli sunnah wal jamaah. Okay? Jadi ini sekali lagi menimbulkan soalan lagi ya. Sebab kenapa boleh berlaku pindaan ini? Apakah tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah telah pun menukar dasar-dasar, telah pun menukar prinsip-prinsip tarikat mereka ini, sehingga apa yang sebelum ini telah pun difatwakan sesat, kini telah pun difatwakan sebagai okey, sebagai boleh dan berada dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Jika itulah kesnya, kenapa tidak berkongsi dengan kami yang daripada sebelum ini, daripada bulan Mac lalu tertunggu-tunggu, kenapa tidak dikongsikan kepada kami apakah kajian-kajian, apakah perubahan-perubahan yang telah berlaku dalam asas-asas, dalam prinsip-prinsip tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini, sehingga berlaku pindaan tersebut. Okey, apabila pihak Jabatan Mufti negeri-negeri yang telah melakukan pindaan tersebut melakukan pindaan dan mereka diam saja, ini sekali lagi menimbulkan soalan. Sebab jika pindaan tersebut adalah berdasarkan bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang nyata, yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada kemusykilan padanya, kongsikanlah saja kepada kami. Kami pun dapat lihat, kami pun berpuas hati dan tidaklah timbul apa-apa salah sangka atau buruk sangka terhadap tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah mahupun Syekh Nazim Al-Haqqani. Sebab apa yang nyata bagi kami setakat ini, daripada buku-buku, daripada laman web, terdapat banyak keanehan, terdapat banyak kemusykilan dalam prinsip-prinsip, dalam ajaran, dalam pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani dan juga tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Mungkin kami yang salah faham. Maka apabila Jabatan Fatwa Negeri-Negeri yang telah melakukan pindaan itu melakukan pindaan daripada apa yang sebelum ini difatwakan sesat, sekarang ini dibolehkan untuk diamalkan asalkan masih berada dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah, maka kongsikanlah ia bersama kami supaya kami pun dapat baca, dapat lihat dan berpuas hati terhadap pindaan tersebut. Apabila disenyapkan saja, ia memberi beberapa isyarat. Pertama sekali, Jabatan Mufti ni dia tidak menghormati pertanyaan umat Islam di Malaysia ni. Buat tak layan je, pedulikanlah, biar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ia mengisyaratkan bahawa tidak ada bukti nyata yang tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang dahulunya dipimpin oleh Syekh Nazim Al-Haqqani kini telah berlaku perubahan yang drastik, perubahan yang sangat banyak, sehingga apa yang dahulunya layak difatwakan sesat kini sudah boleh diamalkan kerana sudah berada dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Ia mengisyaratkan bahawa it is different. Okey, sebab kalau nyata tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini sekarang ini selari dengan ahli sunnah wal jamaah, kongsikanlah kepada kami. Kenapa disembunyi-sembunyikan? Kenapa didiamkan saja? Bila didiamkan saja itu memberi isyarat bahawa there is still something wrong somewhere, which when it is declared to the public, some YouTubers, okay, ustaz-ustaz yang amanah, ustaz-ustaz yang jujur, ustaz-ustaz yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan mempersoalkan macam mana boleh laku pindaan padahal masih ada dasar gini dalam tarikat tersebut.
Macam mana boleh dilakukan pindaan padahal masih ada prinsip-prinsip ini yang jelas-jelas bertentangan. Okey, jadi kalau anda berada di pihak yang benar, wahai jabatan-jabatan mufti negeri-negeri terbabit yang melakukan pindaan itu, jika anda berada di pihak yang benar, apa yang dibimbangkan, apa yang ditakutkan, apa yang disembunyikan, kongsikanlah saja bersama kami data-data, fakta-fakta, dalil, hujah yang menghalalkan, yang menjustifikasikan pindaan tersebut. Okay? Sebaliknya, apabila anda berdiam saja, seperti mana yang saya katakan tadi, macam ada benda lagi yang disembunyikan, macam ada benda lagi yang masih tak kena. Okay? Dan inilah yang menyebabkan kami merasakan tidak puas hati. Okay? Tadi saya kata macam tak dihormati sebab pertanyaan kami tidak dilayan. Kemudian senyap-senyap dilakukan pindaan ini tanpa penjelasannya. It is not done in open. It is not done in the transparent way. Okay? Dan ini menimbulkan lagi kemusykilan. Dan perkara yang ketiga, ya, kita ni di Malaysia, kita ada di satu ekstrim yang lain. Kita ada umat Islam sendiri yang berpemikiran liberal, yang baru-baru ni kita sama-sama tahu ada pula mereka yang menjadikan Islam ni sebagai bahan jenaka. Mereka ni nak buat lawak konon, nak buat komedi konon, dah kehabisan konten, maka Islam lah yang dijadikan bahan lawaknya tu. Okey, dan kemudiannya apabila telah pun terbukti bersalah, ada pula di kalangan umat Islam yang membela mereka itu, ada pula di kalangan umat Islam yang bersimpati dengan mereka itu. Okey, kononnya atas dasar free speech. Ini satu ekstrim yang lain. Kemudian kita pula ada satu ekstrim daripada satu jabatan yang kita mengharapkan bahawa mereka inilah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri kita ni, di negeri masing-masing. Tetapi mereka ni pula yang macam berdiam saja. Kemudian pada waktu yang sama melakukan pula pindaan terhadap apa yang sesuatunya telah pun selamat difatwakan sesat, dipinda kepada sesuatu yang okey untuk diamalkan, asalkan tidak keluar daripada kerangka ahli sunnah wal jamaah, satu kriteria yang sangat longgar. Okay? Sebab macam saya biasa kata, every Tom, Dick and Harry can claim himself or herself as ahli sunnah wal jamaah. Okay? Setiap Acong, Ahmad, Arumuga boleh claim ahli sunnah wal jamaah kerana ia adalah satu definisi yang sangat longgar di Malaysia ini. Okey, semua orang pun claim dirinya ahli sunnah wal jamaah. Jadi perkara-perkara ini menimbulkan soalan yang lebih, ya. Dan satu perkara lagi sebelum berakhir, hari pun nampak dah mula hujan. Saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa isu ini. Kemungkinan besar pihak-pihak yang terbabit dalam melakukan pindaan ini, yang bertanggungjawab di sebalik pindaan ini, tangan-tangan tersembunyi yang terlibat di sebalik pindaan ini, apa yang mereka harapkan ialah we just keep quiet, and then after some time people will forget about it, and then nobody will talk about it. Okay? Mungkin mereka ini berharap kita buat diam je. Nanti dah 2-3 bulan nanti dia akan lupa lah nanti. Okey, sekarang ni hangat-hangat, sekarang ni panas-panas, tak apa, kita buat diam je, jangan layan, nanti dia akan lupa. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, ini isu yang penting. Sebab kalau satu tarikat yang telah difatwakan sesat kemudian boleh lakukan pindaan kepada tidak sesat asalkan berada dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah, maka bagaimana pula dengan individu-individu lain, tarikat-tarikat lain, kumpulan-kumpulan lain yang juga telah pun difatwakan sesat? Mereka juga boleh merayu, bahkan boleh juga bawa perkara ini ke mahkamah syariah untuk mendakwa bahawa mereka pun sepatutnya boleh dihalalkan, boleh diokeykan selagi mana mereka dan pengikut mereka masih dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. So, ini sebenarnya adalah satu perkara yang membuka ruang, membuka pintu kepada banyak lagi kerosakan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita lupa tentang perkara ini. Jangan kita terikut dengan permainan mereka, dengan harapan mereka supaya nanti orang lupa lah tu, sekarang panas-panas, ya. Sekarang ni isu ni mula daripada bulan Mac. Alright, sampai sekarang ni sudah Julai. Jangan lupa, kita akan tetap bertanya. Kita akan tetap meminta fakta, meminta bukti, meminta penjelasannya bagaimana pindaan ini boleh berlaku. Jika kebenaran berada di pihak mereka yang melakukan pindaan ini, maka kongsilah kepada kami apakah yang kalian takutkan, apakah yang kalian ingin sembunyikan.
Okey, jika kalian terus bersembunyi, menunjukkan bahawa ada perkara-perkara yang sangat memuskilkan di sebalik pindaan tersebut, ya. Baik, inilah ingin saya kongsikan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita pandang ringan perkara ini, jangan kita terlupa akan perkara ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pandangan, ya, di Tasik yang saya sedang berada sekarang ini sebelum saya menutup rakaman. Okey. Landing.